السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Muslimin dan muslimat, tuan-tuan, hadirin, mukminin, mukminat, mudah-mudahan pagi ini kita mulakan dengan mendengar ayat-ayat suci Al-Quran, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam bab yang seterusnya, yang berikutnya, yang berhubung dengan apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu tajuk yang diletakkan di dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Pada kuliah yang lepas kita menceritakan tentang sikap Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat bersifat dengan sifat pemaaf, yakni suka memaafkan dan melupakan kesalahan yang dilakukan kepada baginda. Pada kuliah kali ini, tajuk yang berikutnya, bab yang seterusnya yang diletakkan iaitu bab berlapang dada. Bab berlapang dada dan memaafkan kesalahan orang lain. Sambungan daripada bab sebelum daripada ini. Sebelum kita tengok hadis-hadis yang dibawa tu, mungkin kita boleh sebut satu dua ayat Al-Quran yang menceritakan tentang perlunya dituntut kepada orang-orang yang beriman supaya dia bersifat berlapang dada. Erti kata tidak hidup dalam keadaan dihantui oleh perasaan dendam, yakni hatinya mudah untuk melupakan dan memaafkan apa yang dilakukan oleh orang lain tanpa dia berhasrat untuk membalas keburukan yang orang buat kepada dia. Mungkin ada benda-benda yang dia boleh halalkan, dia halalkan. Ada benda yang dia boleh lupakan, dia lupakan. Ada benda yang boleh dia maafkan, dia maafkan. Ada benda yang dia boleh mudahkan, dia mudahkan. Dia tak bersifat keras dalam perkara-perkara yang boleh dipermudahkan. Antaranya, kalau kita tengok, orang beriman ni dia tak boleh ada sifat dendam, sifat hati kecil. Dia tak boleh mudah marah dan sebagainya. Surah An-Nur ayat 22. Surah An-Nur ayat 22. Allah Azza wa Jal berfirman, وَلْيَعْفُوا وَلْيَسْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ. Dalam surah An-Nur ayat 22. Allah suruh, Allah kata wal-ya'fu, maafkanlah. Allah memerintahkan orang-orang yang beriman, ada kesalahan yang orang buat pada kita, ada perbuatan buruk yang dilakukan ke atas kita, wal-ya'fu, kamu maafkanlah. Jangan hidup dihantui oleh perasaan marah,
geram, dendam. Quran kata wal ya'fu. Kemudian Quran sambung wal yasfahu. Yakni berlapang dada. Maafkan, lupakan kesalahan-kesalahan yang orang buat pada kita. Barangkali kesalahan-kesalahan yang orang buat pada kita ni mungkin tuduhan, mungkin berhubung dengan harta, yang mana benda itu hak kita, tapi ditipu, dirampas, dianiaya. Maka Quran kata abaikan, lupakan, biarkan. Dalam tajuk yang diletakkan ni berlapang dada. Ba berlapang dada. Kemudian Allah susuli ayat itu. Allah kata maafkanlah apa yang dilakukan oleh mereka, kemudian lupakanlah kesalahan yang dilakukan oleh mereka kepada kamu. Allah tanya, Allah Subhanahu wa ta'ala tanya, ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum? Tidakkah kamu suka? Ala tuhibbuna, tidakkah kamu suka? An yaghfirallah, Allah mengampunkan dosa-dosa kamu. Jadi maksudnya apa? Sesiapa yang dia memaafkan, melupakan, menghalalkan, Allah balas dengan keampunan dosa kita. Jadi maknanya bukan benda rugilah, bukan benda yang kosong, ada timbal balik. Ada timbal balik. Kita maafkan perbuatan orang, kita halalkan apa yang menjadi hak kita, kita tak marah atau kita tak bertindak di atas apa yang orang buat pada kita dalam perkara-perkara yang boleh dimaafkan. Allah kata sebagai balasannya Allah mengampunkan dosa kamu. Jadi kita tak nak sifat aku akan tuntut di akhirat. Ini tak berapa tepat lah. Kalau kita tengok ayat ni, dia suruh kita settle di dunia, dia suruh kita selesaikan di dunia. Maka sebab itu tuan-tuan, kalaulah ada urusan-urusan pertelingkahan, apatah lagi jika perselisihan dan pertelingkahan itu sesama ahli keluarga, maka janganlah kita bersifat apa? Revenge, balas dendam. Jaga, hang akan merangkak cari aku esok di akhirat. Aku tak akan halalkan, esok ni akan aku tuntut di hadapan Allah. Tapi kalau kita tengok ayat ni, dia suruh kita selesaikan, lupakan. Wal ya'fu wal yasfahu. Ayat ini kalau kita tengok kepada latar penurunan dia, ialah berhubung dengan seorang sahabat yang berlaku kepada diri mereka, iaitu Mistah. Kalau kita tengok ayat ini, dia ada kaitan dengan Mistah bin Usasah. Mistah bin Usasah. Siapa Mistah bin Usasah ni? Dia ni ialah orang yang dibantu dari sudut keuangan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ni nak tengok jiwa besar Abu Bakar ni, dan bagaimana dia sangat cepat merespon ayat Quran. Mistah ni, cerita dia, tuan-tuan, ada satu peristiwa yang besar telah berlaku dalam hidup Abu Bakar yang menyentuh urusan keluarga dia, maruah anak dia, iaitu peristiwa Hadithul Ifk. Tentu ingat peristiwa ni.
peristiwa hadithul ifk, iaitu tuduhan kepada Aisyah yang menuduh dia telah berzina dengan Safwan. Dalam peristiwa yang terkenal itulah hadithul ifk, peristiwa fitnah bohong, buhtan, tuduhan yang bohong, yang dilemparkan oleh orang-orang munafik kepada Aisyah. Tuan-tuan tahu kan, Aisyah dituduh, bahasa Indonesia, berselingkuh, berzina dengan siapa? Safwan. Cerita tu tuan-tuan tahu kan, yang mana Aisyah radhiyallahu anha kehilangan rantainya, kan? Dia pergi qada hajat, rantai dia jatuh yang dia pinjam daripada saudara dia Asma, kan? Cerita tu semua dirakamkan di dalam Al-Quran, ada dalam Quran, Allah sebut. Lepas tu rombongan Nabi tadi ni telah balik bertolak dalam keadaan mereka tak sedar bahawa Aisyah tak ada dalam khemah atas unta tu. Dulu kita tengok dia macam caravan tu, dia buat khemah. Jadi ada tak ada orang tak tahulah, kan? Masa tu bukan ada teknologi yang kita boleh tanya apa semua ni, kan? Dalam keadaan macam tu depa balik. Dan kebiasaannya memang akan ada petugas yang menjadi orang terakhir untuk meninjau apa-apa yang mungkin tertinggal dan sebagainya. Safwan ni, kan? Jadi baliklah. Bila Safwan pendekkan cerita, tuan-tuan pun tahu, maklum, baliklah dengan Aisyah radhiyallahu anha. Jadi orang bercakap tentang tajuk ni. Api fitnah atau api bohong, cerita rekaan ini telah ditiup dengan begitu baik oleh orang-orang munafik. Balik mai berdua, lewat pada orang, buat apa lagi? Jadi ini berhubung dengan maruah Nabi. Kalau kita baca, Nabi sendiri tak tahu betul tak betul, kerana ini urusan ghaib. Maka sebab itu kalau kita tengok tuan-tuan, ini antara ujian yang sangat besar, menggoncang rumah tangga Nabi. Nabi panggil di kalangan sahabat. Pasal itu kalau kita tengok Aisyah, ada terasa hati sikit dengan Ali. Manusia biasalah. Bila Nabi tanya sahabat ni, orang bercakap. Dan tuan-tuan, Nabi bila masuk jumpa Aisyah, Nabi kata pada Aisyah ni menangis, tak tahu apa, tak tahu tajuk lah. Orang tuduh dia. Nabi kata dekat dia, Aisyah, kalau engkau bersalah, kau melakukan hal itu, kau mohonlah ampun kepada Allah. Tapi kalau engkau tidak melakukan itu, Allah Ta'ala akan membersihkan engkau. Artinya Nabi pun tak boleh bagi kata putih. Benar kan? Tak boleh tengok layak, tak boleh tengok lancermin, tak ada. Jadi Nabi panggil di kalangan sahabat, cerita yang masyhur. Nabi tanya nak buat apa? Orang bercakap ni. Tajuk ni orang bercakap. Aib tentang keluarga Nabi ni menjadi tajuk. Banyak sahabat kata, tak payah duk kira lah apa semua ni. Ali radhiyallahu an, dia bukan tuduh, dia bukan kata Aisyah buat, tapi dia bagi pandangan. Dia kata, Rasulullah, banyak masalah ni, panjang cerita apa semua ni. Dia kata, ceraikan Aisyah, kahwin lagi. Artinya banyak lagi lah, ada wanita-wanita ni cerai, kahwin lagi. Dia bagi pandangan tu, bukan dia kata Aisyah buat, tapi untuk menutup dan menyelesaikan urusan ni, tak payah pening-pening. Aisyah bila sampai kepada dia pandangan Ali ni, dia agak
terasa lah. Kita pun kalau macam tu, kita akan terasa lah. Patut defend lah kan, bertahan lah. Apabila Aisyah cerita siapa yang papah Nabi, bawa Nabi ketika sakit, Aisyah akan sebut nama orang kecuali nama Ali. Aisyah kata telah bawa fulan dan seorang lelaki. Dia sebut nama kawan tu, dia sebut seorang lelaki, dia tak sebut nama Ali. Sebahagian menyebut kata dia masih teringat pandangan Ali ketika isu orang fitnah dia. Tapi tak apalah, itu nak menunjukkan humannya di kalangan sahabat ni, manusia, mereka pun terasa. Abu Bakar bila orang cakap tentang anak dia, tentulah dia pun marah, terasa. Antara yang cakap ni Mistah ni lah. Mistah ni pun tumpang sama bercakap. Bila turun ayat membersihkan Aisyah, hebatnya Aisyah ni, kedudukan dia ni, orang tuduh dia, Allah jawab. Orang tuduh kita, kita jawab. Orang fitnah kita, kita jawab. Kita kena respon. Tapi Aisyah, Allah jawab. Dan ayat yang jawab itu dibaca sampai hari ini. Bila turun membersihkan Aisyah, yang menyatakan bahawa itulah tuduhan, cerita yang bohong, Allah turun wahyu, jawab. Abu Bakar kata, dia bersumpah, dia berjanji, dia tak akan bagi lagi bantuan kepada Mistah. Pasal Mistah ni pun tumpang sama. Dia geram. Jaga kita lah kan. Jaga. Tak apa, aku tak bagi dah. Kan? Jadi pendekkan cerita, Abu Bakar tak nak bagi. Abu Bakar tidak tak mau nak teruskan bantuan tu. Dapat okey, baik. Pendekkan cerita, Allah Azza wa Jal turun ke ayat ni, suruh Abu Bakar lupakanlah. Tu yang saya nak kata, berlapang dada. Jangan kita duk ingat hak lama-lama. Ini bukan orang buat kat kita. Cerita lama-lama tu. Kita dihantui oleh dendam, dihantui oleh marah. Hidup kita senantiasa dalam emosi. Duk terkenang-kenang, teringat. Aku duk teringat lagi. Duk kenang lagi. Duk ingat lagi. Jadi oleh kerana dia cakap tentang Aisyah, bantuan stop. Blacklist nama dia. Tak ada, potong nama dia. Pasal apa? Pasal dia ni tumpang sekaki, potong. Allah Ta'ala turun. Allah kata apa? Walyafu. Sudahlah, maafkan. Maafkan. Walyasfahu, berlapang dada. Kan? Kemudian apa kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an? Dia kata apa? Kalau kita tengok, dia sebut, dia kata dalam hal ini dia telah kalau kita tengok riwayat tu, demi Allah, aku tidak akan memberikan nafkah dan bantuan selamanya di atas apa yang telah dia katakan kepada Aisyah. Demi Allah, aku tidak akan bantu dia di atas apa yang dia cakap dan dia tuduh anak aku. Setelah Allah Ta'ala bersihkan Aisyah ni, kan? Okey? Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat yang kita baca tadi dalam surah An-Nur ayat 22 tadi. Maka apa yang berlaku? Turun saja ayat tersebut, Abu Bakar radhiyallahu an, demi Allah, aku lebih suka Allah mengampunkan dosa aku. Maka dia telah bertindak menyambung balik bantuan dan sumbangan yang dia berikan kepada Mistah, dan dia meneruskan perbuatan tersebut. Dia terus lupa, maafkan. Bukan takat lupa, bukan takat maafkan, dia telah sambung balik bantuan.
kepada orang yang pernah tuduh anak dia, bercakap tentang anak dia dalam keadaan Allah Ta'ala suruh ampunkan. Pasal dia kata apa? Aku lebih suka Allah ampun daripada duk kira tentang perasaan aku ni. Maknanya perasaan dia tu jatuh nombor 2, nombor 3. Yang penting Allah ampun. Kau nak kira perasaan marah tu marah. Tapi marah dengan Allah ampun, lebih besar Allah ampun. Marah ni kemudian sambung bagi balik. Kalau dia maafkan, lepas tu dia tak bagi pun tak apa dah. Kan? Maafkan, tak payah bagi. Minta maaf lah. Aku maafkan. Tapi tak bagilah kot. Tapi bukan takat maaf, dia sambung balik. Artinya dia lapang dada, dia lupakan. Nampak? Okey. Tapi yang menariknya tuan-tuan, hadirin mukminin, kalau kita tengok Allah Subhanahu wa taala, okey? Kita ambil sikit. Kata Al-Imam Al-Alusi. Kata Al-Imam Al-Alusi dalam kitab dia Tafsir Ruhul Ma'ani. Tafsir Al-Imam Al-Alusi ada tulis satu tafsir, Tafsir Ruhul Ma'ani. Dia kata ketika mentafsirkan ayat Allah Ta'ala suka orang beriman mengampunkan atau memaafkan dosa orang lain ni, orang-orang beriman yang memaafkan dan melupakan perbuatan buruk dan dosa yang dilakukan kepada mereka yang menyakiti mereka itu adalah dengan balasan mereka akan diampunkan oleh Allah Azza wa Jalla. Tidakkah suka, wahai orang-orang yang beriman, jika kamu memaafkan dan melupakan kesalahan yang dilakukan oleh orang lain kepada kamu, dengan Allah membalas pengampunannya ke atas kamu. Mana kita nak? Dia tanya mana yang lebih besar dan lebih kita suka? Kita maafkan orang, kan? Memang sakit tu siapa tak sakit, pedih tu siapa tak pedih. Tapi yang menariknya, isteri-isteri Nabi dalam isu ni depa bagus. Antaranya Zainab. Walaupun kita tahu Zainab dengan Aisyah ni, Zainab dengan Aisyah memang bersaing. Kita pernah baca dalam kisah Zainab bawa mari kuih, dihantar pada hari Aisyah. Aisyah tolak pinggan kuih tu, pecah berceramuk. Siapa yang hantar? Para ulama kata Zainab yang hantar. Nabi pada hari giliran rumah Aisyah, Zainab suruh apa dia ni? Khadam hantar kuih, hantar makanan, mari. Kemudian bila sampai Aisyah ada, hari dia, giliran dia, di rumah dia, dia turut, dia tolak, jatuh, Nabi kutip, bersaing Zainab. Ada kem-kem di kalangan isteri Nabi. Ini menunjukkan kemanusiaan lah, biasalah kan. Marah sikit-sikit tu biasa. Tapi bila orang tanya Zainab, ini kira model besar kan? Cerita ni kira kalau nak buat orang tuduh pesaing kita mungkin seronok lah. Tapi tuan-tuan tengok isteri Nabi Zainab, dia kata aku tak kenal Aisyah melainkan dia seorang yang baik dan tak mungkin dia buat perbuatan yang buruk itu. Yang ni bila orang tanya pendapat dia, kalau kita duduk tangisah, aku nak cerita, taruh bagi kan? Musuh kita buat salah atau ada cerita, ada modal, kita akan gunakan kesempatan tu. Tapi Zainab kata aku tidak kenal Aisyah, dia seorang yang baik, wanita yang beriman, dan tak mungkin benda yang dituduh ni dia buat. Dia pertahan Aisyah ketika orang cerita tajuk ni. Ini manusia yang iman, adil, insaf, takwa, kan? Baik. Kemudian tuan-tuan hadirin mukminin, kalau kita tengok dalam satu hadis, kita tutup dengan satu hadis. Dalam satu hadis, kalau kita nak tengok, Allah Subhanahu wa taala pun ajar kita. Kalau tuan-tuan tengok dalam surah Fussilat ayat 34, wala tastawil hasanah wala sayyi'ah idfa' billati hiya ahsan. Quran kata tidak sama hasanah yang baik dengan yang jahat. Bila orang buat baik, bila orang buat jahat, idfa' billati hiya ahsan, tolaklah, lawanlah kejahatan itu dengan cara yang baik. Artinya apa? Tak payah balas dendam lah. Tak payah balas dendam. Kalau kita tengok, Allah Azza wa Jalla sebut juga dalam banyak ayat tentang cerita tu.
Cuma saya nak tutup dengan satu hadis daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Hadis ni kalau kita tengok diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Syekh Shu'aib Al-Arnaud mengatakan hadis ni sahih. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad ni dinilai sahih. Mari kita tengok isu berlapang dada dan memaafkan orang lain. Besar fadilat dia. Kita baca hadis ni kemudian kita tangguh kuliah subuh kita pada pagi ni insya-Allah. Anas bin Malik radhiyallahu an meriwayatkan, kata dia, satu hari kami sedang duduk bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik kata kami duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan tengok, tuan-tuan renung dan cuba ambil pengajaran. Besar ni. Kira yang kita duk marah-marah sikit-sikit tu biar pilah kan. Kalau dapat fadilat ni kecil lah yang lain tu. Tiba-tiba Nabi cakap, Nabi kata, akan muncul di hadapan kamu seorang ahli syurga. Ahli syurga. Anas bin Malik kata di kalangan sahabat yang duduk tu tiba-tiba Nabi cakap akan muncul ahli syurga. Maka mereka pun tunggu tengok. Muncullah seorang lelaki daripada Ansar. Janggutnya basah kesan daripada wudu dan dia memegang kasut dengan tangan kiri. Artinya siapa pun tak tahu siapa dia ni. Cuma Nabi kata akan muncul, keluar mai ahli syurga, dia keluar. Berjanggut dia basah, ambil wudu, kemudian dia duduk pegang kasut dia. Masuk dalam masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Esok kata Anas bin Malik, Nabi menyebut hal yang sama, akan muncul seorang ahli syurga. Keluar orang tu juga. Kalau orang kali yang pertama mungkin kebetulan. Mungkin kebetulan sebut-sebut dia keluar. Kebetulan kot. Tapi bila Nabi sebut hari yang berikutnya akan muncul keluar seorang ahli syurga, keluar mai laki-laki tu. Yang ni bukan kebetulan. Kalau 2 hari sebut 2 kali dia juga yang keluar, memang dia, memang sah dia. Kan? Kemudian tuan-tuan, apa yang berlakunya? Pada hari yang ketiga, Nabi menyebut perkataan yang sama. Muncul lelaki yang sama 3 kali. Dalam 3 hari yang berbeza, ketiga-tiganya bila Nabi sebut ahli syurga, muncul orang yang sama. Lalu kata Abdullah bin Amr bin Al-As. Kenal kan? Abdullah bin Amr bin Al-As. Atau sebahagian orang dia sebut Abdullah bin Amru. Abdullah bin Amr. Dia kata, mari aku nak pergi siasat. Apa perbuatan dan amalan lelaki yang telah dijamin syurga oleh Nabi, yang Nabi sebut 3 kali. Kata Abdullah bin Amr, tuan-tuan tengok. Dia kata aku nak pergi. Dia pergi. Kemudian kata Abdullah bin Amr, aku pergi sampai di rumah dia. Dia tanya, mari buat apa ni? Dia kata aku ada masalah sikit dengan keluarga, jadi aku nak tumpang tidur. Jadi lelaki ahli syurga ni kata apa? Silakan. Nombor 1, ahli syurga, dia tak kalut urusan orang. Bila Abdullah bin Amr kata ada masalah sikit, tu yang saya main nak tumpang. Masalah apa? Jadi macam mana? Apa berlaku? Dia tak korek main. Kalau tu kata ada masalah, dia, ahli syurga, saya ada masalah sikit. Okey, tak apa. Masalah tak apa. Nak tumpang tidur? Sila. Nak tidur boleh? Saya tahu dulu. Yang tu ahli kita. Okey. Lepas tu dia pun tidur. Kata Abdullah bin Amr. Abdullah bin Amr kata, selama dia tidur, dia tidak menyaksikan lelaki ni salat malam. Melainkan dia berzikir di tempat tidur dia. Akhirnya kutlah dia tak tidur sembahyang 1000 rakaat. Kan kita duk dengar cerita, manalah tahu dia ni ahli syurga sembahyang 1000 rakaat atau
Wuduk Isyak boleh pakai jadi wuduk subuh. Oh, dahsyat dah. Dikatakan ada wali mana tahu wuduk Isyak tu juga dia pakai untuk wuduk subuh. Anak semayang tak putus ya. Kan? Tapi Abdullah bin Amr kata, lelaki ni duk lena sampai ke subuh. Bila masuk subuh, dia bangkit. Cuma Abdullah bin Amr kata, sepanjang 3 hari aku duduk rumah dia tu, sepatah dia tak pernah cakap tentang orang, dan sepatah dia tak pernah cakap tentang buruk orang. Dia sebut benda yang baik ya. Setelah 3 hari aku duduk apa semua tu, tak boleh duduk. Pasal apa? Tak jumpa hak pelik. Tak jumpa hak pelik. Kok berzikir, menari, melompat ke apa ke, kan? Bergulin ke apa ke, mayang, tak duduk-duduk, tak lena-lena ke, puasa tak buka-buka. Abdullah bin Amr buat kesimpulan, tak ada benda luar biasa, benda biasa ya. Macam mana? Kalau kita tengok boleh kata, silap hari bulan kita boleh kata lebih aku pada dia. Tak ada apa-apa. Abdullah bin Amr kata, mailah sini aku nak cerita kes betul. Nabi sebut 3 kali 3 hari akan muncul ahli syurga. Hang yang keluar. Yang munculnya hang. 3 hari tu hang. Aku mari nak siasat amalan yang hang buat, yang menyebabkan hang boleh masuk syurga. Hang tak buat apa pun. Cuba cerita mai, ada tak apa-apa kot tak nampak ke, duk sembunyi ke apa ke. Tolonglah kongsi supaya kita sama-sama boleh buat. Dia kata tak ada. Apa yang aku buat ni satu je. Tak ada nak cerita apa. Kau tak mau kongsi nak masuk seorang, tak mau orang lain tumpang sama. Tak. Tak ada. Tak boleh habaq rahsia. Nak boleh cerita. Yang ni untuk saya saja. Tak. Yang ni saya ya dapat, orang lain tak boleh tak. Dia tak ada. Dia kata yang mana hang tengok aku tu, yang tu aku amat. Cukup waktu pergi masjid. Mayang. Biasa ya. Maka tuan-tuan, Abdullah bin Amr kata, ma huwa illa ma ra'aita ghaira anni la ajidu fi nafsi li ahadin minal muslimin ghishan wala falamma wallaytu da'ani faqala Abdullah hadhihi allati balaghat bika wa hiya allati la nutiqu ahsudu ahadan ala khairi a'tahu Allahu iyyah. Kata Abdullah bin Amr, elok dia nak balik. Elok aku nak balik, dia pun panggil aku. Elok aku nak balik, dia panggil, dia tamat sini. Dia kata, barangkali mungkin yang ni lah aku. Dia kata, apa dia? Dia kata, aku ni tidak pernah memiliki dendam pada orang. Elok Abdullah bin Amr nak balik, dia kata, dia panggil, dia kata nanti saat. Dia tak katalah yang ni confirm, dia kata barangkali mungkin amalan ni lah kot. Dia kata inni la ajidu fi nafsi li ahadin minal muslimin ghishan wala falamma walaitu da'ani faqala hadha balaghat bika wa hiya allati la nuti. Dia kata aku tak pernah dendam dengan orang, aku tak pernah ada perasaan nak balas dendam kepada mana-mana orang Islam. La ahsudu, dan aku tidak pernah dengki pada mana-mana orang yang dapat nikmat lebih. Pertama, aku tak dendam. Orang buat salah, aku maafkan. Orang buat salah, aku lupakan. Aku tak hidup dihantui kesalahan tu. Aku tak fikir macam mana aku nak balas balik kat dia. Aku tak ada. Hak tu aku tak ada. Yang kedua, aku tak dengki. Apa orang aku tengok orang lebih sikit pada aku tak dengki. Tengok orang dapat lebih sikit, orang pergi berjalan mana ke, aku tengok, alhamdulillah, syukur. Beli kereta baru, alhamdulillah. Dengar orang tu dapat lebih, alhamdulillah. Dia tak dengki. Dia kata, di atas apa yang Allah berikan kepada orang lain, tidak pernah aku mendengkinya. Maka kata Abdullah bin Amr, inilah amalan yang menjadi sebab engkau masuk syurga, dan inilah amalan yang tidak mampu untuk kami memilikinya. La nutiq. Abdullah bin Amr kata, walaupun nampak biasa ya, dua, tak dendam dengan tak dengki, tapi tak dendam dengan tak dengki ni pasal tak ada kat kami. Pasal apa? Pasal barangkali mungkin kita boleh semayang 30 rakaat, 60 rakaat, mungkin kita boleh puasa, tapi untuk tak dengki ni payah. Mana lagi senang? Semayang 20 rakaat ke tak dengki? Saya ingat lebih baik kita semayang 30 rakaat.
Tapi nak buang dengki ni susah kan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mencampakkan sifat lapang dada. Dan kita semua yang hidup ni, tuan-tuan, kalau boleh maaf, kalau boleh lupa, kalau boleh halal, kalau boleh lah, bukan kata mesti. Tak payahlah kita hidup dalam keadaan kita berdendam, berdengki, dan kita tak boleh melupakan kesalahan orang lain. Tak payahlah sampai nak doa jadi batu, tak payahlah nak doa sampai bumi tenggelam dia. Maafkan dia, lupakan. Wallahu ta'ala a'lam. Berlapang dadalah kita semua. Itulah sifat ahli syurga. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.